Okey, kita bersedia lagi sekali pada malam ini, saudara-saudara sekalian. Tepat waktunya kita cerita tentang sesuatu yang berkesinambungan daripada apa yang kita pernah belajar dahulu tentang chi, tentang tenaga. Sebab tahun ni saya punya fokus dia lebih kepada minda, lebih kepada sesuatu yang bak kata orang macam gaib sedikit. Sebab apa? Tenaga adalah satu ilmu yang kadang-kadang you tak nampak, betul tak? Siapa nampak tenaga? Cuba bagi tahu. Kalau saya kata you hari ini bersemangat, hati dan jantung you semua penuh dengan aura yang positif, tenaga yang cukup mampat. Cuba kita belah jantung you tengok, boleh tak buka-buka tengok ada tenaga kat situ? Boleh? Tak kan? Jadi kita sembang-sembang santai sambil kita belajar sesuatu pada malam ni. Saya akan demo pada you malam ni sambil duduk pun boleh, sambil berdiri pun boleh, supaya you boleh dapat manfaat. Yang penting manfaat. Okey, baik, kita mulakan dengan kalau dah masuk tu cek dulu suara semua tidak ada masalah. Saya kira saya tengok green light semua. Alhamdulillah, so far so good. Betul? Boleh dengar suara? Okey, cun. Kalau tak boleh you tulis kat situ supaya admin saya boleh buat sesuatu. Okey, kecuali kalau you punya wifi sendiri yang tidak begitu orang kata apa efektif ke ataupun lambat ke. Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chi ataupun tenaga, ya, sudah beribu tahun digunakan oleh orang-orang yang tahu selok-belok daripada mana datangnya dan daripada mana kita boleh bawa dia dan sampai ke mana kita boleh orang kata apa, pergunakan ataupun kita manfaati, supaya setiap daripada sel kita itu memang ada tenaga. Cuma macam mana kita nak meningkatkan lagi tenaga-tenaga yang boleh diguna pakai dan positif sahaja. Memang tenaga ada dua jenis. Satu yang negatif, yang menurunkan tenaga kita, melembik lesu kan, sampai kan kadang-kadang you perasan kan, tak usah pergi jauh, kalau you berkawan dengan orang yang negatif aja, kalau you dikelilingi dengan orang-orang yang berniat, walaupun dia tak kata apa-apa tapi berniat nak pukul you ke, nak niat jahat tentang sesuatu atas badan you, maksudnya cuba mengumpat you ke, cerita benda-benda tak elok pasal you, semuanya katakan anti you, you tak akan boleh duduk dengan tenang walaupun mereka tak keluar satu patah perkataan pun. Jadi inilah yang seronoknya malam ni saya nak bagi tahu pada you. Sebab apa? Chi memang ada, you tak boleh orang kata apa, buang dia, you tak boleh delete dia, dan you tak boleh orang kata apa, sengaja-sengaja nak tutup, sebab dia adalah sesuatu yang boleh meresap di dalam dan boleh keluar sekali. Sebab tu kalau pagi-pagi kalau anda dapat tengok matahari, sebenarnya itu adalah sebahagian daripada tenaga anda sendiri yang keluar ataupun you ambil daripada sana, daripada matahari. Contoh kan, sama juga kalau malam ni bulan nampak tak, tak berapa apa tu selalunya kawasan kat sini ni, tapi malam ni mungkin mendung, kalau tidak dah nampak bulan. Bulan pun merupakan ada tenaga chi yang lain. Kalau matahari tu yang, matahari yang, bulan dipanggil yin. Jadi yin dan yang semua kan berpasang-pasangan. Baik, so macam mana kita nak menjemput tenaga ni? Maksudnya macam mana kita nak menggembelingkan tenaga ni supaya kita boleh guna pakai? Sebab apa? Selain daripada ubat-ubatan, selain daripada herba-herba, makanan, termasuk gaya hidup dan sebagainya, benda-benda yang fizikal, homeopati ke, naturopati ke, vegan ke, keto, itu semua secara fizikal. Tapi secara minda dan secara separa sadar dan satu lagi orang kata apa, cara untuk kita merawat, dia sebenarnya merawat, dia menjadi penawar kepada badan kita, ialah melalui penggunaan tenaga kendiri. Jadi malam ni kita kena tahu setiap daripada kita Tuhan dah bagi fitrah ada tenaga. Memang ada. Kalau you tak ada tenaga, memang tak ada lah you kat sini lagi dah, betul tak? Jadi kita nak menjemput tenaga sebab dia ada kewarasan dia sendiri. Tenaga ni ada orang panggil kepintarannya sendiri. Bak kata orang putih, intelligence dia punya IQ. Jangan melawak, sebab tenaga ni boleh datang dalam bentuk
memperbodohkan kita ataupun menjadikan kita tu lebih bersemangat, menjadikan kita mau belajar lebih sehingga kita boleh jadi lebih pintar. Jadi kepintaran tenaga ni ramai orang guna pakai untuk menjadikan dia seorang yang lebih tinggi daripada semalam, maksudnya darjatnya. Okey, dan kita kena belajar, nombor 2, itu nombor 1. Nombor 2 ialah merongkai ataupun melepaskan blockage, orang kata apa, tersumbatnya tenaga-tenaga ni. Anda tahu kan, tenaga tu boleh datang daripada otak kita, daripada jantung kita, organ-organ kita, dan selalunya bak kata orang Chi Master, sifu-sifu tu dia berakhir di hujung-hujung jari tangan dan di hujung-hujung jari kaki. Maksudnya tapak kaki dan tapak tangan ni merupakan 2 tempat yang cukup banyak orang panggil apa, channel tenaga. Setengah orang kata 12, setengah orang kata 14. Bagi saya 12 tak menjadi hal. Yang penting macam mana kita nak pakai. Okey, nombor 3, macam mana nak pakai ni kita kena belajar dari sudut, sebab tenaga tak nampak, chi tak boleh nampak, dan chi ada berbagai jenis pula. Ada chi yang saya kata apa, positif dan negatif, itu dibahagi 2. Tapi kalau dibahagi-bahagikan lagi, ada chi yang berbentuk kasih dan sayang, ada chi yang berbentuk benci, ada chi yang berbentuk jealous. Itu semua tu chi lah. Tenaga apa yang kita pakai. You perasan tak masa kita dalam keadaan sesak ataupun dalam keadaan tertekan kan, ada sesuatu yang berlaku dalam badan kita yang saya nak bawa kepada nombor 3, iaitu chi nak mempergunakannya tidak lain tidak bukan bermula dengan pernafasan. Jadi nafaslah merupakan salah satu daripada petunjuk ataupun orang panggil connection, dia panggil hubungan kita antara chi yang tak nampak dengan keterampilan perasaan dan kita punya merah tak merah muka, sejuk tak sejuk, berpeluh tak berpeluh. Itu dinamakan melalui pernafasan. Sebab itulah kalau you tengok semua qigong atau tai chi ataupun silat ataupun inilah martial art, semua tu banyak menggunakan apa? Banyak martial art kan, banyak menggunakan tenaga melalui pernafasan. So eloklah you dah belajar banyak kali pernafasan. Saya selalu kata kalau paling-paling busuk 5-5-5 pun boleh, atau 5 tarik, 5 simpan, 5 lepas. Kalau tak boleh simpan 5 tu, okey, tarik 5, relax sekejap 1-2 saat, lepas 5 lagi pun boleh. Kalau dah pintar besok, dah betul-betul mahir, 7-7-7 tarik. Kalau 7 simpan tak boleh, simpan 2-3 saat je, lepas tu lepas balik 7. Selalunya orang suruh lepas lebih sikit daripada tarik. Contoh, tarik 5, lepas 7. Tarik 4, lepas 6. Inhale, exhale. Boleh? Okey, melalui hidung masuk. Selalunya setengah orang suruh melalui hidung juga keluar. Tapi saya, kalau you rasa susah, sebab kalau you tak praktis, you tak faham maksud saya. Bila you praktis, bila you lepas melalui hidung juga, kadang-kadang you sesak nafas. So you boleh lepas melalui mulut juga. Boleh? Jangan sampai you tak santai. Jangan sampai you tak selesa. Sebab apa? You kena buat dalam bentuk yang senang ataupun dengan kata lain dengan mudah dan apa? Dipermudahkan lagi. Saya ulang. Dengan rasa mudah, that means easy and effortless. Tanpa sampai nak bertukus lumus. Kalau tidak nanti you dalam keadaan stres, macam mana you nak dapat tenaga yang positif? Okey. So ada lebih kurang 360 jenis tenaga yang telah ditulis dalam buku-buku old Chinese text ataupun Ayurvedic kurang sangat, yogi masters, semua mereka tahu tenaga tu 300 lebih. Saya pun tak boleh hafal lah apa jenis tenaga. Saya bagi contoh yang kita tahu, contohnya gravity antara satu daripada tenaga yang benda yang paling ke atas turun ke bawah, itu fitrah. Apalagi electromagnetic frequency, semua tu pun jenis tenaga-tenaga juga kan. Alright. Bila contohnya you jaga anak, tenaganya lain. You jaga kucing lain kan, you bela ikan, tenaga pakai lain. Itu yang dimaksudkan. Pergi kerja lain, jumpa bos, tenaga lain. Jadi tenaga ni macam-macam. So macam mana kita nak praktis malam ni, saya akan demo sekarang supaya you boleh menggemblingkan semua tenaga tu khas untuk 3 serangkai. Jadi kita tak mau lari pada topik malam ni, macam mana kita nak bantu high blood pressure, diabetes, kolesterol,
Dan kalau 3 ni dikontrol, selalunya you akan jaga obesity, dan selalunya kalau obesity terjaga, maka masalah jantung dan stroke pun boleh tercapai. Faham? Dan sebenarnya saya tak maulah you confuse sampai berbagai-bagai jenis penyakit. Tapi kalau 3-4 penyakit yang serius, 3 serangkaian macam tu, selalunya kanser pun boleh dibantu, penyakit psoriasis, autoimmune disease, penyakit GERD, penyakit stres ataupun anxiety, insomnia pun boleh dibantu. Cuma saya tak naklah kata dengan buat chi ni saja latihan boleh sampai semua penyakit. Nanti orang tak percaya pula. Namun tenaga dia meresapi daripada hujung rambut sampai hujung kaki, resap. Dia masuk ke dalam sel yang memang you tak akan nampak, cuma you akan merasainya. Baik, sedia? Kalau sedia semua, tengok saya demonstrasi satu lagi chi exercise selain daripada yang saya ajar henjut tu kan, ingat tak? Tengah atas tu kan, ingat tak? Okey. Malam ni saya buat satu lagi yang boleh dibuat waktu you duduk di kerusi-kerusi tempat kerja, office, sambil kerja kat mana, kaunter depan ke, ataupun office boss kat belakang ke, atau you duduk atas sofa tengah tengok TV ke, ataupun tengah tengok saya macam ni pun boleh. Baik, ready? Yang penting ialah saya kata apa, selalunya sandar ni mesti berlapik supaya you rasa tegap belakang tu. Yang very important, your backbone must be, orang kata apa, tulang belakang mesti dilapik elok-elok, maksudnya disandar elok-elok. Sedap. Okey, bila dah sedap tu jangan bongkok dan jangan slouch. Slouch tu maksudnya macam tu, jangan. Okey, macam tu pernafasan you tidak dapat apa yang maksimal, yang optimal. Okey. So apa you buat ialah tegakkan badan sedikit macam tu supaya you rasa sedap-sedap. Okey, rasa, dan tangan tu letak macam biasa. Okey. Dan sekarang saya nak you mulakan dengan, tengok ya, tangan letak tempat yang biasa ataupun atas paha, mengikut keselesaan you. Okey, letak sama ada atas atau ke bawah macam tu tak jadi hal. Bagi saya suka letak macam tu. Okey. Okey, letak atas paha you. Lepas tu apa you buat? Okey, tengok ni, ikut saya cerita dulu, lepas tu nanti you buat. You bayangkan ada bola golf atau bola pingpong yang you nak kena ambil melalui penggunaan dagu dan leher ni. Berarti you akan turun lebih kurang depannya 5-6 inci. You akan ambil bola tu dan masuk ke bawah you punya dagu, seolah macam tak mau jatuhkan bola tu, dan you tarik dia ke atas rapat ke dinding belakang, seolah macam you nak ambil leher tu, tarik ke belakang macam tu. Dan bila tarik ke belakang, selalunya dia akan naik sedikit, maka you akan rasa dada tu macam tertarik sedikit, rasa macam ada pulling effect, naik ke atas. Saya ulang tengok saya buat. Nanti kalau saya kata bernafas, dan kalau saya kata tutup mata sikit, tutuplah. Tapi you bayangkan bola tu you tengah scoop up, you tengah nak ambil bola tu 2-3 biji, dan you letak bawah bahu you, bawah dagu ni. Berarti tak payah rapat macam tu, sebab kalau rapat sangat bola tu dah kemik kan. You letak je bola tu kat sini, bola tu sebiji ke 2 biji kat situ, tarik naik atas bola tu. Okey. Lepas tu apa orang panggil, bau tu masih lepas, jangan sampai begitu. Tadi saya macam tarik sikit kan, tapi itu salah, you kena turun ke bawah. Okey, tarik. Okey, itu satu cycle. Saya minta you buat 3 cycle, boleh? Okey, ready? Pernafasan ikut, bila saya kata tarik, bila kata lepas. Tengok, ready, go. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, ambil bola bawah dagu tu, tarik naik atas, bola tu ditolak ke belakang macam nak kena ke dinding belakang tu. Bayangkan ada papan belakang tu. Okey, macam you nak straight kan. Tarik nafas lagi sekali, ambil bola tu, tarik naik atas, lepas nafas you. Slow. Dengan laju-laju. Cuba buat sekali lagi, tarik nafas, ambil bola, tunduk sikit je, jangan tunduk sampai ke bawah.
Okey, tarik bola tu ke belakang, lepas. Bila lepas tu, ni, rasa you punya dada tu macam tertarik ke belakang. Pastinya you akan rasa. Kalau tak rasa, you tak buat betul tu. Boleh? Okey. So, sekarang tiba masanya you buat betul-betul dengan cuba tutup mata yang tak rapat. Maksudnya, tidur tak tidur tu. Macam orang panggil tidur-tidur ayam tu. Okey. Jadi, tarik nafas, pejam mata. Ambil bola. Bayangkan bola tu ada kat bawah dagu. Lepas nafas you sekarang. Ke belakang, naikkan sikit leher tu kat belakang you. Tarik nafas. Ambil bola tu. Lepas nafas, tarik naik ke atas. Bola tu ke belakang leher you tu sampai macam ada dinding kat belakang. Kali ketiga last, tarik nafas. Ambil bola. Bawah dagu, tarik dia naik ke atas. Bola tu, relax. Jangan tegang. Lepas nafas tu, lepas. Okey. Itu satu. Buka mata sekarang. Saya bagi tahu ni cuma 3 kali saya buat. Tetapi kalau you ada masa, selalunya saya suruh repeat 10 kali. Okey, lepas 10 kali tu, bayangkan you dah buat. Okey, bayangkan you dah buat tu. Sekarang, you buat apa? Saya nak you. Okey. Ni, buat tangan macam tu sekarang. Panaskan betul-betul. Maksudnya 20 ke 30 kali asal kena panas lah laju. Dah rasa macam panas tu, buka spek you ni, letak ke atas muka dan kalau boleh mesti kena bahagian mata. Kan you baru buka mata sikit tadi kan. Kalau you rasa dia dah mula tak suam, tak berapa panas, you buat lagi sekali. Saya nak ni masa you masaj ni sebenarnya you dah kenakan semua channel-channel kat depan ataupun atas tapak tangan you tu. Dah panas, letak lagi sekali. Cuba you rasa macam mana sekarang. Lepas tu cuba tarik telinga you. Tarik keluar. Sampai ke bawah, tarik ke bawah. Lagi sekali. Keluar. Sampai ke bawah. 3 kali. Sampai merah lah. Tak payah malu, buat je. Okay, right. Last kali ialah tepuk belakang ni. Okay. Kalau nak tepuk atas kepala pun boleh. Tapi jangan sampai sakit lah. Alright. Habis? Dah copy nota ni. Nanti tengok balik lah video ni. Dia ada memory dia kan. Nanti tengok balik. Okay, last. Okay, ikut saya sekarang. Ambil ni tapak tangan ni, tepuk. Berapa kali? Lebih kurang 10 kali pun tak apa tepuk. Lepas tu, buat kat sini 10 kali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ulang. Tapak. Lepas tu atas lawan siku ni. Kat dalam ni, pelipat siku ni. Lepas tu kat sini. Boleh? Kiri dan kanan 10 bilangan. Dan last kali kat sini. Bawah ketiak ni. Tengok, saya kata jangan tampar. Saya kata buat macam ni, kap cawan ni. Okey. Dia bunyi bukan macam tu. Macam ni. Boleh dengar tak ni? Okey, lepas tu 10 kali sana, 10 kali sini. Jangan macam tu. Macam ni. Boleh? 10. Lepas tu ulang balik. Berapa cycle? 3 cycle. Semua 3. Kalau boleh buat banyak kali, buatlah. Kan? 10 sana. 9, 10 sini. 9, 10 sini. 8, 9, 10. Kali. Okay, tepuk tu. 8, 9, 10. Boleh? So, buat last. Habis 10 kali. So, kita dah habis buat tu. Dan sekarang kalau you ada masa, you buat tepuk daripada dada ni turun ke bawah di sisi bahagian breast you, atas breast tu, okey, bawah breast. Kalau bawah wanita ikut sampai ke bahagian nak kena pinggang dah. Okey, maksudnya bahagian paha tu. Okey, alright, last ada lagi masa buat ke tepi-tepi ni.
Okey, ni nak membangkitkan balik tenaga dalaman dalam badan kita. 10 sana, 10 sini. Okey, buat 10 sini. Lepas tu tepuk lutut. Sama juga, letak atas tempurung lutut tu. 1, 2. Tak payah tunjuk kot kan. Okey. Boleh? Alright, lepas tu kiri dan kanan lutut. 2. Sebelah lutut dulu, buat 10 kali. Lepas tu pergi sebelah sana pula. Boleh bayangkan? Alright, dah. Faham tu? Kalau dapat buat macam tu setiap hari, badan nombor 1 dah mula rasa macam berpeluh. Tapi chi tu sebenarnya you bangunkan semua. Kita tak mau nak bagi yang slow sangat, takut malam-malam nanti you tertidur pula kan. Kalau you boleh buat sampai lutut macam tu, Masya Allah. Dan kaki tu nanti bila you dah bangun nanti, you jalan sikit atau you orang kata apa, ketuk-ketuk sikit kaki tu. Maksudnya bagi kaki tu kena atas lantai, bagi naik turun macam tu. Bayangkan kaki tu buat macam tu, cukup. Okey, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Dia macam exercise, tapi sebenarnya kita tak exercise yang begitu kasar. You boleh bawa balik tenaga yang dah mula tak stabil, dah mula tersangkut dan tersumbat. You lepaskan dia balik chi tu sampai ke tapak kaki lah sekali. Dan you kalau boleh hafal ni 2 kali sehari, lebih kurang berapa minit je saya buat tu, tak sampai 3 minit 4 minit kan. Katakan 5 minit lah pagi, 5 minit petang. Tu yang saya kata 7 minit exercise tu. Ni tambahan. You buat 2 kali sehari, bagi tahu kat saya sama ada blood pressure you turun tak lepas bulan 2. Kita maksimum berapa test ni? 90 hari. Kalau you buat 90 hari, selalunya takkan Tuhan orang kata menganiayakan kita baik sangka dengan Allah SWT yang dinamakan bila you niat mula apa you kata, Alhamdulillah aku sihat walafiat dengan mudah dan dipermudahkan lagi. I am in perfect health easily and effortlessly. Itu bahasa Inggeris. Sebenarnya dalam bahasa Inggeris tu tepat maksudnya. Cuma saya tak reti nak alih bahasa effortlessly tu. Siapa boleh cuba tengok, saya tengok ramai yang pandai menulis ni. Bahasa-bahasa you all lebih canggih dari saya. So apa dia kalau saya suruh you alih bahasa, Alhamdulillah aku sihat walafiat dengan mudah dan dipermudahkan lagi. Tapi saya lebih suka kalau dalam bahasa Inggeris, Allah, thank you, Alhamdulillah boleh sama je kan. Alhamdulillah I am in perfect health easily and effortlessly. Cuba you all alih bahasa kat saya sekejap. Sampai hari ni saya tak boleh alih bahasa effortlessly. Adalah orang kata tanpa bertekus lumus, tanpa kena kerja kuat. Tapi bila saya kata mudah dan dipermudahkan lagi, saya faham lah. Yang penting you kena faham apa maksud apa you kata tu. So cukup bila you hafal ni, tenaga ni lah yang akan membantu ubat you punya metformin ke, you buat D&D diet ke, you ambil saja NC oil ke, Santera ke atau Moringa Plus. Sebab semua tu fizikal. Saya memang saya yang keluarkan benda tu, tetapi kalau you tidak persamakan, you tidak gandingkan dia dengan chi yang betul pun tak jadi. Dia tak boleh bawa. Dia tahu tak, dia tak macam sungai mengalir. Jadi tenaga ni sentiasa, kalau you nampak kan, air tu dia mengalir je, tetapi sebenarnya dia ada power. Dia ada power untuk melawaskan ataupun mengclearkan menjadi cerah kawasan-kawasan yang sangkut-sangkut ni. Jadi inilah yang kita nak kena amalkan setiap hari. Saya mengharapkan you jangan lupa amalkan, dan bila lepas amalkan ni atau sebelum amalkan ni, cuba bagi skor. So hari ni saya lupa nak tanya awal-awal tadi, saya berniat nak tanya you all, skor you hari ni berapa? Mari kita buat setiap malam. Kalau saya keluar bersama dengan you, boleh tak saya dibenarkan untuk menyoal you sambil saya menyoal diri saya, what is my score, life score per 10? Kan saya kata kalau 10 per 10 tu skor you complete.
fitness you punya kasih sayang you punya hari ni tenang jiwa, tujuan hidup you hari ni dah cun, you dah bagi balik, ada sedekah, kalau tak duit you bagi ilmu, you dah share, dan you begitu bersyukur sekali, thankful pada Allah SWT tu. Oh, kasih sayang you pun complete pada hari ni. You rasa you dah buat semua. Itu dipanggil 10/10. Ada rasa 10/10? Kalau you ikhlas, katakan 8/10. Mungkin tak complete, semayang ada sikit tak khusyuk petang tadi, teringat pada office punya problem, turunlah 7/10. Sebab semayang antara petunjuk dia juga. Dan you boleh ikhlas terus. Kalau hari ni you rasa sedih, you tak dapat projek you fail ke apa-apa, tak apa, tulis kat situ 3/10 atau 4/10. Bukan you sengaja pun, tetapi bila you melalui proses untuk besok pula, you berjanji, aku start balik 10/10. Bangun pagi je 10/10. Saya ulang, bangun pagi je cuba letakkan skor you 10/10. Jadi saya malam ni dengan anda, saya rasa dah dapat 8 atau 9/10. Terutama sekali setiap kali saya lepas mengajar, saya punya skor selalunya Tuhan bagi saya merasakan alhamdulillah, syukur, sebab boleh sekurang-kurangnya membuat, adalah segolongan daripada anda yang sudi dengar. Tadi petang saya jumpa Puan Cynthia, Chinese lady. Dia datang tegur saya, dia kata, ni Dr. Nordin Darus ke? Dia kata, saya belajar sesuatu daripada you. Alamak, you, kalau orang boleh belajar sesuatu daripada kita yang simple ni, bagi saya orang kampung yang nak mengajar cara kampung. So kalau Chinese pun boleh belajar daripada saya cukup rasa seronok sangat. Dan saya kata, please carry on, please share. Dia kata, alhamdulillah. Maksudnya dia kata happy lah kan, dan saya akan terus perjuangan macam ni, dan saya minta panjang umur, sebab saya rasa rupa-rupanya ada sedikit manfaat bila dah berumur macam ni, masih lagi ada orang sudi dengar. Alhamdulillah. Dan yang syok sekali tu, dia betul-betul kata teruskan perjuangan ni. Yang tu yang saya paling orang kata apa, teruja sangat tu. Jadi tuan-tuan sekalian, saya mengharapkan you belajar sesuatu pada malam ini. Saya akan cari lagi topik-topik yang menarik supaya you boleh bermanfaat. Boleh? So yang saya ajar ni, tengok balik, praktis je. Benda simple-simple macam ni, jangan anggap benda tu tak ada impak. Saya tak akan bagi pada you kalau tidak ada langsung kesan. InsyaAllah. Kan banyak exercise, saya dah pilih pun yang terbaik untuk saya. Dan saya rasa kalau saya boleh buat, you lagi boleh buat. Okey, kita jumpa lagi dunia bahagia akhirat syurga. Semoga anda sentiasa senyum sokmo, sebab you pandai let go and feel good. Jangan lupa kepada Sacha Inci Oil sekarang dengan Santera dan Moringa Plus. 3 ni dah cukup. Saya dah jumpa formula dia, 3 in 1 ni full. Dah, kalau yang lain tak sempat pun dah cukup dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.